sijil perakuan pendaftaran. Nama lain bagi sijil perakuan pendaftaran ni apa? Nama lain bagi sijil Borang perakuan A. pendaftaran. Salah tu. Borang apa? Borang? Borang D. Borang D. Okey, ada tulis sini lah. Mana borang D? Ni ni. Borang D. Yes. So, sijil ini perlulah paparkan dengan jelas di premis perniagaan. Okey. Kalau sijil perakuan pendaftaran ni dikeluarkan oleh SSM, lesen perniagaan akan dikeluarkan oleh PBT. Ya, tengoklah mana kamu punya PBT. Ini kalau kajanglah kamu akan dapat. Okey, yang kedua, mempamerkan papan tanda perniagaan mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Okey, kalau kamu ambil borang permohonan lesen PBT tu, dia akan ada spesifikasi berapa ukuran papan tanda yang ditetapkan. So, spesifikasi papan tanda ni mestilah mengikut PBT. Tak boleh suka hati. Kalau dia kata besar, besar lah. Kalau dia kata kecil, kecil. Okay, yang ketiga, nama dan nombor pendaftaran perniagaan tertera pada dokumen rasmi. Receipt, invoice, nota serahan perlulah dituliskan dengan jelas. Sekejap ya, ada orang nak masuk pula. Okey. Yang keempat, perbaharui sijil perakuan pendaftaran bila-bila sebelum tempoh 30 hari selepas pemerbadanan sesebuah syarikat. Maksudnya, ramai pula datang. Saya cakap Kak Rela datang. Okey, kemudian maksudnya selepas 30 hari kamu dah tubuhkan perniagaan tu, dapat sijil perakuan pendaftaran, kamu kena perbaharui kamu punya sijil perakuan pendaftaran. Sebab tak tahu kalau ada perubahan dari segi maklumat pemilik. Okey. Yang kelima, mendaftarkan perubahan maklumat perniagaan dalam masa 30 hari dari tarikh perubahan. Maksudnya, dah perbaharui, ambil tu kamu daftarkan perubahan maklumat. Dan yang keenam, sekiranya kamu nak tutup perniagaan kamu, tiba-tiba lah, ni dah lama lah, maksudnya dah lama, dan kamu rasa tiba-tiba nak tutup perniagaan kamu disebabkan kamu dah tak nak berniaga, bankrupt, ada kematian pemilik, ada perintah mahkamah, katakan kamu ni tak boleh berniaga, kamu dah muflis ke apa, okay? Kamu mestilah menamatkan perniagaan kamu, menamatkan pendaftaran perniagaan kamu dalam tempoh 30 hari dari tarikh penamatan perniagaan. Contohnya kamu dapat perintah mahkamah pada 30 April kan 2021. Kemudian kamu kena tamatkan pendaftaran perniagaan dari tempoh ni, dari 30 April. Maksudnya tambah lagi 30 hari. So tarikh ini kamu perlu tamatkan sijil pendaftaran perniagaan tu. Kamu kena pergi SSM balik. Okay. So ini ada 6 perkara tanggungjawab yang perlu dipatuhi oleh usahawan setelah mendaftarkan perniagaan. Okey, dibaca semula. Okey, ini tajuk seterusnya ialah dokumen perniagaan yang perlu disimpan. Okay, yang ini kena dengar baik-baik sebab dokumen ni ada banyak. Okay, yang pertama, rekod transaksi bank. Ini. Rekod transaksi bank ni, kalau kita pakai, kalau ni contoh Maybank, kalau kita pakai Maybank to you, memang kita adalah statement tu dalam Maybank to you. Kalau kita pakai biasa, pakai kad je kan, jolok-jolok keluar tu. Okey, itu pun ada juga dia punya transaksi. Okey. Rekod transaksi bank, nama dia ni ialah penata bank. Okey. Menunjukkan masuk keluar duit. Ada masuk, ada keluar. Okey, kemudian penata bulanan yang dikeluarkan oleh pihak bank kepada pemegang akaun. Maksudnya,
Setiap bulan kamu akan dapat satu penyata. Contoh tarikh penyata dia 31/8. Maksudnya ini bulan 8 punya urus niaga. Nanti tengok tarikh dia. Tarikh dia ni semua bulan 8. Ya. Ini ialah penyata bank. Ya. Penyata bank ataupun penyata bulanan. Penyata bank ni kalau dalam bank tu kamu nak dalam masa 30 hari, dalam masa 7 hari, 14 hari pun boleh. Okey. Ini dalam masa sebulan. Sebulan penyata bulanan. Okey, yang kedua, ada soalan tak? Ada soalan tanya Okey, yang kedua rekod jualan. Okey, rekod jualan. Dalam rekod jualan ada catatan aktiviti jualan yang dilakukan. Contoh dokumen rekod jualan adalah bil tunai, receipt, invoice, slip daftar tunai. Okey. Ini adalah contoh rekod jualan. Okey, maksudnya apa yang dijual oleh kedai kamu, oleh syarikat kamu. Kamu jual apa pada orang. So ada bil tunai, receipt, invoice, slip dan daftar tunai. Nanti satu-satu kita akan tengok. Tapi kamu kena tahu bahawa apakah dokumen yang yang dikatakan, yang terkandung dalam rekod jualan. Ni ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 perkara ni adalah di bawah rekod jualan. Okay, next, rekod pembelian. Ada sama juga, tapi dia akan berbeza. Dari segi nak bagi pada yang salinan nak bagi pada siapa, yang original nak bagi pada siapa. Okay, ini adalah rekod pembelian. Rekod pembelian ni, okay, ialah kamu beli pada orang. Okay, dapat daripada supplier. Itu ialah rekod pembelian. Syarikat kamu yang beli. Kalau rekod jualan, kamu jual ke orang. Kalau rekod pembelian, kamu beli pada orang. Kamu ni ialah siapa? Kamu ialah seorang usahawan. Ya? Okey, kemudian rekod kos operasi. Ya? Kos operasi termasuklah apa? Selain pada bil elektrik, bil air, bil telefon, internet, juga gaji pekerja. Okey. Apa contoh dokumen? Bil pengangkutan, bil mengepus, bil insurans, gaji dan utility. Utility ni bisa lebih lah. Mengandungi catatan aktiviti perbelanjaan kos perniagaan selain daripada kos pembelian barang niaga. Ini kamu punya bil air, bil elektrik untuk kamu punya syarikat. Okey, yang kelima, rekod ambilan dan modal. Okey. Rekod ambilan dan modal ialah rekod yang mengandungi maklumat ambilan oleh pemilik daripada perniagaan untuk kegunaan sendiri. Okey. Ambilan akan menggunakan modal pemilik. Contoh, okey, kamu duit syarikat kamu ni, katakan kamu ada kedai runcit. Dia tua esok kamu ada kedai runcit ke pasar raya ke, tiba-tiba anak kamu kata, nak pinjam RM50. Nak ambil duit dalam mesin cash, apa tu? Cash apa? Mesin apa? Allah, mesin tu lah. Cash tu yang tarik ATM. kan. Mesin daftar tunai tu. Yang bukan ATM. Allah. Hilang ingatan pula dah. Mesin yang dekat tu lah. Yang dekat cashier tu. Mesin cashier tu. Kan? Mesin kiri duit tu. Oh. Mesin cashier tu. Apa tak bahasa Melayu dah hilang ingatan sekejap. Okey. Katakan kita nak RM50. Kamu pun anak buka. Kamu buka mesin tu. Kamu ambil RM50. Bagi kat anak kamu. Sebab masa tu kamu tak bawa duit daripada rumah. So, RM50 itu dikira ambilan. Okay, maksudnya kamu ambil duit perniagaan kamu. Duit perniagaan bukan duit peribadi. Duit perniagaan adalah duit perniagaan. Maka kamu kena buat memo. Itu adalah dokumen perniagaan. Rekod ambilan dan modal. Untuk kegunaan sendiri. Bukan kamu ambil duit tu nak beli barang niaga, nak tambah stok, bukan. Tapi untuk kegunaan sendiri. Okay, itu memo. Kemudian, okey dah. Itu adalah jenis-jenis apa tu, jenis-jenis dokumen. Tidak ada orang nak masuk. Apa ni lakukan. Okey. Ini adalah simulasi. Tak tengok ambil buku teks sekali lima. Okey, kita tengok simulasi. Kamu ada ni tak?
tak apa cikgu baca. Kamu ada buku teks di hadapan kamu? Ada. Ada. Okay, kalau ada korang tengok sebab cikgu nak scroll nanti tak nampak pula. Okay, sekarang cuba kamu tengok. Ini adalah simulasi, maksudnya kita daripada penyataan ini, kamu tahu apa dokumen yang kamu perlu gunakan. Okey, berikut merupakan urus niaga kedai komputer Suriah sepanjang bulan Jun 2017. Wan Suriah membuka perniagaan komputer dengan wang tunai di bank sebanyak RM30,000 sebagai modal perniagaan. So, apa dokumen yang perlu Puan Suriah buat? Ni. Nombor 1, dia punya dokumen nombor 1. Dia ambil wang tunai di bank RM30,000, dibuat sebagai modal perniagaan. Apakah jenis dokumen perniagaan yang perlu Puan Suriah? Ada. Gitu. Apa yang perlu ada? Penyata kewangan. Tak. Dia ambil wang tunai bank. Duit dia sendiri, dia nak masukkan dalam perniagaan dia. Faham tak? Dia ada RM30,000 dalam bank dia. Duit dia tu, RM30,000 tu memang dia simpanan dia lah. Kemudian dia nak masukkan RM30,000 tu dalam perniagaan dia sebagai modal. So, itu ialah dokumen 1. Itu ialah Memo. memo. So, kamu kena ingat itu adalah memo. Sebab dia ambil duit dia sendiri, duit peribadi masuk dalam duit dia dalam bank, masuk dalam perniagaan sebagai modal, dia kena keluarkan memo. Itu contoh memo, dokumen 1. Okey, untuk yang kedua. Puan Suriah membuat belian barang niaga secara kredit. Dia berhutang. Kredit tu hutang. Sebanyak 9,950. So, apakah dia punya dokumen perniagaan? Maksudnya, secara kredit. Bila dia nak beli barang niaga secara kredit, hutang dulu dengan supplier ni, dengan pembekal, dia order dulu. Belum bayar lagi. 9,950. So, apa dokumen yang perlu dia keluarkan? Pinjaman kewangan. Invoice ke? Okey, kalau dalam ni dia tulis invoice. Sebab apa invoice? Invoice ni adalah belian barangan secara kredit. Dia dah tahu dah dia nak beli. Ini dokumen 2. Okey, dia dah tahu dah. Ini sudah. Okey, dia dah tahu dia nak beli apa. So, syarikat pembekal ni, akan mengeluarkan invoice kepada syarikat Suriah. Invoice apa? Invoice asal. Syarikat komputer Suriah dapat invoice asal. Syarikat pembekal akan dapat syarikat invoice akan dapat salinan. So, ada 2. Sekejap lagi cikgu akan terangkan lagi dengan PowerPoint yang kamu baca. Kalau kamu dah baca tu, kamu faham. Bila beli barang niaga secara kredit, ia adalah invoice. Invoice ni dia ada original punya invoice. Kan bila kita tulis dengan carbon tu, atas dia tu original. Yang salinan ni bawah ni kan. Invoice mesti Puan Suriah dapat asal. Salinan invoice tu pembekal dapat. So, itu adalah urus niaga yang kedua. Yang ketiga, Puan Suriah membeli alat tulis untuk kegunaan pejabat sebanyak RM54 secara tunai. Bila secara tunai, namanya apa? Namanya slip Daftar tunai. Daftar tunai. Jadi kita tengok satu-satu.
Slip daftar tunai. Dah beli barang tunai, dapatlah slip daftar tunai. Okey. Kemudian yang keempat, Puan Suria membuat jualan barang niaga secara RM10,000 secara kredit. Okey. Membuat jualan niaga, maksudnya dia jual. Dia jual barang niaga secara kredit. Maksudnya apa? Tadi, bila secara kredit apa? Kena ingat dulu, secara kredit apa dia punya dokumen? Invoice. 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 Okey. Tadi dia beli, dia dapat invoice asal. Sekarang dia jual, dia dapat invoice apa? Salinan. 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 Okey. So, kena ingat macam tu. So, adalah invoice salinan. Okey. Yang kelima, boleh faham sikit Yang kelima, Puan Suria membeli barang niaga secara tunai. Beli barang niaga secara tunai 1740. Okey. Tunai. Bila tunai, namanya bil tunai pun dia ada dua. Okey. Asal dengan salinan. Original dengan salinan. So, Puan Suria akan dapat asal ke salinan? Asal kot. Kalau beli, besar pula. Okey, kalau beli akan dapat asal. Asal. Okey. Beli akan dapat asal. Siapa dapat salinan? Dia punya pembekal dia. Pembekal. Sekarang ni urus niaga Puan Suria dengan pembekal dia. Okey. So, Puan Suria membeli barang niaga secara tunai, maka dia akan dapat bil tunai. Puan Suria dapat bil tunai yang asal sebab dia beli. Siapa dapat yang salinan? Ialah dia punya Pembekal. Okey. Iaitu dokumen 5. Yang ini. Okey. Asal ni dia bagi pada Suria. Pembekal dapat salinan. Okay. Next. Nanti kamu kena. Okey. Kemudian. Nombor 6. Pelanggan Puan Suria menjelaskan hutang sebanyak RM10,000. Pelanggan dia bagi duit. Dia dapat duit balik ni. Menjelaskan hutang sebanyak RM10,000. Nak masuk apa? Nombor 6. So, dia dapat apa? Dia hutang. Ini bukan urus niaga. Tapi dia hanya dapat duit hutang dia balik. Dapat duit. So, ini adalah resit rasmi. Macam kamu bayar duit PIBG. Yuran sumbangan PIBG kan? Betul tak? So, cikgu akan bagi kamu apa? Resit rasmi. Kamu jelaskan bayaran je. Okay? Yang bukan berkaitan dengan urus niaga apa-apa. Okay, itu adalah resit rasmi. Puan Suria membayar bil telefon sebanyak RM195.35. Itu apa? Bil telefon. Bil. Itu adalah bil ke invoice? Bil. Bil. Dapat bil telefon. Itu adalah bil. Bil asal lah. Bil asal. Okey. Kemudian Puan Suria membayar gaji kepada pekerja Encik Ibrahim sebanyak RM900. Okey. Yang berkaitan gaji namanya ialah voucher pembayaran. Okey. Sebab biasanya kalau bekerja di kedai-kedai kan, dia tak ada slip gaji. Yang ada slip gaji kerajaan, swasta. Tapi kalau pekerja kedai kan, dia dapat voucher pembayaran. Okey. Puan Suria menjelaskan hutangnya kepada pembekal.
Tadi dia dapat duit. Dia dapat resit rasmi. So, dia bayarkan hutang, maka dia dapat resit rasmi juga. Dia dapat resit rasmi asal. Okey. Yang ini tadi dia dapat resit rasmi salinan. Tengok siapa keluarkan. Kalau Puan Suriah yang keluarkan, okey, Puan Suriah akan dapat resit rasmi asal Puan Suriah yang punya. Yang salinan orang yang dia bayar. Okey. Kalau yang tadi pelanggan yang jelaskan, Puan Suriah akan dapat resit rasmi apa? Resit Nombor 6 dengan nombor 9. salinan. Okey, salinan ya. Puan Suriah menjelaskan, pelanggan Puan Suriah menjelaskan hutangnya sebanyak 10,000. Pelanggan Puan Suriah tu adalah syarikat pembekal. Okey, bila syarikat pembekal tu nak keluarkan resit, dia apa? Dia tulis dulu kan? Dia tulis dulu atas nama syarikat dia, bayar hutang pada Puan Suriah. Maka, Puan Suriah akan dapat resit rasmi yang salinan. Tapi nombor 9, Puan Suriah menjelaskan hutangnya kepada pembekal. Maka siapa yang akan buka resit tu? Puan Suriah kan? So, bila Puan Suriah buka resit tu, 9,950, maka Puan Suriah lah yang mendapat resit rasmi asal. Yang dapat resit rasmi salinan ialah dia punya pembekal. Okey, ni pening sikit Okey, 10. Puan Suriah mengeluarkan wang tunai perniagaan untuk kegunaan peribadi. Ni apa? Kita dah tahu dah. Memo. Memo, kan? Inilah memo. Okey, kemudian last kali Puan Suriah menjelaskan sewa kedai sebanyak RM900 secara tunai. Okey, itu adalah voucher pembayaran. Okey. Nanti yang ni cikgu snap, cikgu hantar dekat Telegram Okey. Sekarang cikgu nak pergi, cikgu hantar dekat Telegram kamu. Sini Okey. Supaya kamu dapat study balik kan. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan. Masih nampak Cikgu punya ni. PowerPoint. Okey, supaya kamu lebih faham. Ini yang tadi. Okey. Ini yang tadi yang cikgu ajar. Yang sebelum ni kamu study sendiri Okey, ini yang ulangan balik tadi. Dokumen perniagaan yang perlu disimpan. Okey, apa yang terkandung dalam rekod transaksi bank ialah data bank. Dalam rekod jualan ialah bil tunai, resit, invoice, daftar tunai, rekod pembelian pun sama. Okey, perbezaannya cuma ialah yang mana satu asal, yang mana satu salinan. Okey. Kemudian ada rekod kos operasi, bil, pengangkutan, semua rekod ambilan, memo. Okey. Rekod ambil barang perniagaan untuk kegunaan peribadi, memo. Bawa duit sendiri, masuk dalam perniagaan sebagai modal, memo. Okey. Boleh Okay, seterusnya, yang ini. Yang ini yang apa tu, untuk PowerPoint yang ni, siapa ada printer bolehlah print. Kan? Jenis-jenis dokumen perniagaan ni untuk kamu fahamkan lagi. Kalau kamu tak ada printer, tak apalah, baca dekat handphone kamu je lah. Ya? Okey. Kita ulang balik. Invoice dihantar oleh penjual kepada pembeli apabila penjual membenarkan pembeli membeli barang niaga atau aset secara kredit. Hutang dulu. Beli dulu, ambil dulu barang. Ya? Itu invoice. Maklumat yang ada, nama pembeli, penjual, tarikh, semualah. Disediakan dalam 3 salinan. Salinan asal pembeli, salinan kedua penjual. Okey. Jadi penerangan ni lebih faham kan? Lebih mudah.
Okey, nota kredit. Tadi tak ada tulis kat situ. Okey, dalam buku teks ada ini sebagai tambahan. Nota kredit, okey, dihantar oleh penjual kepada pembeli untuk memberitahu bahawa hutangnya akan dikurangkan. Okey. Okey, maksudnya kamu beli, katakanlah kita pergi ke kedai, kan? Kita beli buku rujukan SPM. Okey. Kamu beli buku rujukan 10 buah, kamu pun bayar. Kamu balik rumah tiba-tiba penjual kedai buku tu call kamu. Dia kata dia bagi nota kredit. Dia hantar nota kredit pada kamu. Dia emailkan nota kredit. Sebab apa? Sebab bukan penjual. Bukan pada pelanggan. Dia kepada pembekal. Nota kredit ni kepada pembekal. Bukan pada pelanggan. So kamu ambil buku, katakan kamu ambil buku rujukan daripada pembekal kamu, syarikat buku. Okay. Kamu adalah usahawan. Kamu ambil buku daripada syarikat pembekal. Okay. Kemudian pembekal tu hantar nota kredit. Okay. Untuk mengurangkan jumlah wang yang kamu dah bayar. Sebab terdapat pulangan barang yang rosak. Okay. Kamu nak pulangkan balik. Kamu nak pulangkan balik pembekal pada buku yang rosak. Okay. Salah jenama, tak berkualiti. Bayaran terlebih pada sepatutnya. Ada kotak dia, buku ni tak ada. Jumlah hutang lebih, salah kira. Pemberi ataupun kamu sebenarnya, syarikat kamu, sebenarnya ada diberi diskaun, komisen dan sebagainya. So, pembekal akan memberi nota kredit. Menyatakan bahawa kamu punya syarikat ni hutang kamu akan dikurangkan. Sebab perkara-perkara ni lah. 5 perkara ni. Okay. Ini adalah penjual kepada pembeli ataupun nama lain pembekal kepada peniaga lah. Cawan lah. Okay. Kemudian, nota debit dihantar oleh penjual kepada pembeli apabila bayarannya dalam invoice kurang. Okey. Kenapa bagi nota debit? Kerana ada ketinggalan catatan. Ini hutang dikurang. Maksudnya, dia pembekal terlebih charge pada kamu. Tapi yang ini hutang, maksudnya terlebih charge. Sorry. Aku tak faham pula. Ini dia terlebih charge. Ini terkurang charge. Kan? Okey. Maksud ada ketinggalan catatan dalam invoice. Bayaran yang dikenakan terkurang. Faedah dikenakan lewat oleh pembeli. Jumlah hutang terkurang. Salah kira bayaran tambahan. Contohlah pembekal tu kata, okeylah 10 buku ini barang 100. Okey, kamu pun dah settle, dah bayar dah. Kemudian, tiba-tiba dibalik-balik dia punya bilang ni dikira-kira. Mana boleh 100, 120, harga semua dah naik. Kos-kos dah naik, kos angkutan dah naik. Maka dia akan hantar pada kamu nota debit. Sebab kurang cas. Okey? Faham tak? Cuba ulang balik seorang. Ulang balik seorang. Zara? Ya, saya. Okey. Nota kredit? Nota kredit ke nota debit? Dua-dua lah. Apa perbezaan dia? Kalau nota kredit ni penjual dia bagi dekat pembeli. Kan? Bagi apa?
Nota kredit, pembekal terlebih charge. Contohnya, dia beli, kamu sebagai usahawan, kamu beli 10 buah buku. Kan? Kemudian pembekal kata 10 buah buku ialah RM120. Kamu dah balik. Kemudian tiba-tiba pembekal hantar nota kredit. Okey. Dia menyatakan bahawa dia dah terlebih cas, bukan harga 120 tapi harga 100. Ataupun kamu sebagai peniaga, kamu cek-cek buku tu rosak. Bila buku tu rosak, kamu pun pulangkan pada pembekal. Kamu tak naklah buku ni. Sebab buku ni rosak, macam mana saya nak jual? So, pembekal kena bagi kamu nota kredit. Faham tak? Ataupun tersalah kira, dia bagi kamu invoice tu salah kira, salah pengiraan dalam catatan. Dia kena bagi nota kredit pada kamu mengatakan bahawa dia salah kira. Itu nota kredit. Maksudnya pembekal